Baiklah, hari ini kita akan belajar tajuk pengaratan. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut tentang tajuk pengaratan, okey, apakah yang dimaksudkan dengan karat? Karat ialah lapisan perak yang terbentuk di permukaan objek tertentu. Okey, dan apakah maksud pengaratan? Pengaratan ialah tindak balas kimia antara besi, udara dan air. Pengaratan besi atau keluli hanya boleh berlaku jika terdapat air dan udara. Adakah pengaratan boleh berlaku jika ada air tetapi tiada udara? Okey, sama-sama kita fikirkan. Baiklah, sekarang kita akan belajar tentang ciri-ciri objek berkarat. Okey, terdapat objek yang berkarat di sekeliling kita. Objek yang berkarat mempunyai ciri-ciri tertentu. Mari kita ikuti kisah di bawah untuk mengenal pasti ciri-ciri objek yang berkarat. Okey, perhatikan dialog antara murid dan guru. Aduh, ketatnya. Pembuka tingkap itu sudah berkarat. Lihat warnanya, perang kemerahan. Okey, pastikan anak-anak dapat memerhati gambar rajah yang ditunjukkan. Okey. Baik, gambar rajah yang kedua. Mengapakah ensel pintu ini berbunyi kuat, cikgu? Ensel pintu ini sudah berkarat. Lihat, permukaan ensel pintu sudah kasar dan skrunya juga sudah rapuh. Okey, apakah ciri-ciri objek yang berkarat? Okey, berdasarkan dialog tadi, cikgu harap kamu dapat mengenal pasti ciri-ciri objek yang berkarat. Okey, sekarang kita akan lihat ciri-ciri objek berkarat. Jadi, cikgu harap daripada dialog tadi, kamu telah dapat mengenal pasti apakah ciri-ciri objek yang berkarat. Okey, yang pertama. Ya, berwarna perang kemerahan. Okey, ciri yang kedua, rapuh. Dan yang ketiga, permukaan menjadi kasar. Baiklah, sekarang kita akan cuba mengenal pasti objek yang berkarat. Objek di persekitaran kita diperbuat daripada pelbagai jenis bahan. Ada bahan yang boleh berkarat dan ada bahan yang tidak boleh berkarat. Mari kita perhatikan situasi di bawah untuk mengetahui bahan yang berkarat. Okey, perhatikan dialog di bawah. Rawi, mari kita duduk sebentar. Baiklah, mari kita duduk di kerusi kayu ini. Kerusi besi di sebelah sana berkarat. Okey, apakah perbezaan antara kedua-dua buah kerusi di taman ini? Okey, situasi yang kedua. Peti surat di rumah kamu tidak berkarat, Rawi. Peti surat besi di rumah saya berkarat. Peti surat di rumah saya diperbuat daripada plastik. Apakah perbezaan antara kedua-dua peti surat di rumah Chang dan dengan rumah Rawi? Berdasarkan kedua-dua situasi di atas, objek yang diperbuat daripada bahan apakah yang berkarat? Sekarang kita akan lihat apakah objek yang berkarat dan objek yang tidak berkarat. Okey. Okey, lihat gambar rajah. Okey, paku, spana, pagar. Okey, rantai besi dan mangga, gunting besi,
jarum, rantai basikal, bodi ataupun badan kereta, tin makanan ataupun tin susu, tiang gul, kunci, klip kertas. Ini adalah beberapa contoh objek yang berkarat. Terdapat banyak lagi di sekeliling kamu objek-objek lain yang boleh berkarat. Sekarang kita lihat pula contoh objek yang tidak berkarat. Penyakup baju, botol air plastik, straw minuman, lidi sate, pensel warna, gelas kaca, rod kaca, getah pemadam, pembaris kayu, kerusi kayu, peti surat plastik dan akhir sekali rantai emas. Jadi ini ialah contoh objek yang tidak berkarat. Walaupun terdapat banyak lagi objek-objek lain yang terdapat di sekeliling kamu. Jadi kamu boleh kenal pasti objek-objek lain yang boleh berkarat dan tidak boleh berkarat. Baiklah, kamu boleh buka buku teks muka surat 157 untuk menjalankan eksperimen ataupun mari uji objek yang berkarat. Kamu boleh baca tujuan, alat dan bahan serta langkah-langkah yang perlu kamu ikuti. Dan catatkan hasil pemerhatian kamu dalam jadual. Jadi sekarang cikgu harap kamu dapat membaca dan memahami langkah-langkah penyiasatan untuk mencari ataupun untuk mengenal pasti objek yang boleh berkarat. Baiklah, sekarang berdasarkan mari uji. Catatkan pemerhatian kamu dalam jadual. Perhatikan bagaimana kita ingin melengkapkan jadual berikut. Jarum, pemerhatian berkarat, lidi sate tidak berkarat, paku berkarat, straw ataupun penyeduh minuman tidak berkarat, rod kaca tidak berkarat. Jadi berdasarkan jadual berikut, sila jawab soalan di bawah. Soalan yang pertama. Nyatakan pemerhatian kamu berdasarkan jadual di atas. Pemerhatian kita, apakah yang dapat kita buat? Jawapan yang boleh kita jawab ialah jarum, paku, berkarat. Manakala lidi sate, straw dan rod kaca tidak berkarat. Soalan yang berikutnya. Nyatakan pun boleh ubah dimanipulasi dan bergerak balas. Berdasarkan dalam jadual, cuba kenal pasti yang manakah pun boleh ubah manipulasi dan bergerak balas. Satu, jenis objek. Dan yang kedua, keadaan objek selepas 5 hari. Sekarang soalan yang terakhir, nyatakan tujuan penyiasatan di atas. Ingat lagi bagaimana formula untuk menjawab soalan tujuan. Cikgu harap kamu masih ingat ya. Sekarang kita semak jawapan. Untuk menyiasat hubungan di antara jenis objek dengan keadaan objek selepas 5 hari. Baiklah, daripada apa yang telah kita bincangkan tadi, maka dapatlah kita simpulkan tentang objek yang berkarat dan objek yang tidak berkarat. Objek berkarat diperbuat daripada besi. Objek tidak berkarat diperbuat daripada logam seperti emas dan perak. Dan bahan bukan logam. Sebagai contoh, kayu, plastik, aluminium dan lain-lain. Baiklah. Cikgu harap kamu telah faham dengan tajuk kita hari ini iaitu ciri-ciri objek yang berkarat dan objek berkarat dan objek yang tidak berkarat. Jadi sekian sahaja untuk kali ini. Kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih.